Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tahukah anda, sebelum membuat table of content, kita perlu pastikan kita punya dokumen yang berada dalam Microsoft Word ini, tajuknya kita akan apply atau kita akan aplikasikan fungsi styles yang ada dekat home. Fungsi styles ni kita nak aplikasikan dekat tajuk kita supaya table of content kita akan terpapar tajuk atau isi kandungan yang berada dalam dokumen kita. Nak tahu macam mana? Teruskan menonton video ini sehingga habis. Okey, sebelum tu kepada yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel saya di mana saya ada kongsikan banyak lagi tutorial-tutorial lain untuk Microsoft Word, Microsoft Excel dan Microsoft PowerPoint serta tutorial-tutorial lain. Dan tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dokumen kita pada hari ini. Okey, pertama dekat depan anda kita ada satu dokumen di mana ini adalah sambungan untuk dokumen yang saya pernah kongsikan sebelum ini berkenaan kek juga. Dan kita ada 4 muka surat dokumen dekat sini. Kita tengok dekat bawah ni. Ada 4 muka surat dokumen. Di mana hari ini saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum kita nak buat table of content, kita akan aplikasikan fungsi heading 1, heading 2 dan seterusnya. Supaya dia auto update di dalam table of content kita nanti bila kita update. Okay, pertama kita kena kenal pasti yang mana satu tajuk utama dan mana satu tajuk kecil atau subtopik yang berada bawah tajuk besar tersebut. Okay, dekat dalam dokumen saya ni saya akan letakkan definisi kek ni sebagai tajuk utama dengan menggunakan fungsi heading 1. Jadi kita tekan saja heading 1. Nampak bila kita tekan dia automatik menjadi tulisan berwarna biru. Dan kalau kita tengok dekat sini perbezaan dia nanti heading 1 dan heading 2. Heading 1 akan besar sedikit berbanding heading 2. Nampak? Bila kita gerakkan cursor kat sini dia lebih kecil sedikit. Dan sebenarnya ada banyak heading sampai 9. Tapi dia akan tertera dekat sini. Untuk heading 1 dan heading 2 dia akan auto show atau automatic tunjukkan kita heading-heading yang lain. Bila kita dah tekan heading 2, nanti dia akan keluar heading 3 kat sini. Dia akan keluar heading 4 dan seterusnya. Yang pertama ni tadi definisi kek ni tajuk besar heading 1 kan. Kita cari lagi mana heading 1. Okay, saya nak letak ni sebagai heading 1. Tapi kita tukar dia ke huruf besar dululah. Okey, ni heading 1. Yang mana lagi heading 1? Okey, ini heading 1. Kita akan letak dia sebagai heading 1. Jadi inilah tajuk besar kita untuk kita punya dokumen. Jadi yang mana subtopik atau tajuk kecil di bawah heading 1 ni, kita akan ambil ni. Bahan-bahan utama kek ni tadi kita nak buat sebagai heading 2. Heading 2. Dan kek yang dijual ni pun sebagai heading 2. Okay. Ni contoh gambar kek ni kita nak buat sebagai heading 3. Nanti kita akan letak sebagai heading 3. Dan nampak dekat sini. Bila kita dah tekan heading 2, tiba-tiba dah keluar heading 3 automatik. Saya tak ada tambah pun. Lepas tu ni kita nak letak sebagai heading 2. Dan bila kita tekan heading 2, kita taklah nak tukar satu tu kan. Sebenarnya boleh. Kalau kita nak pilih, kita select dulu dan kita tekan butang control. Yang lepas kita select lagi. Kita akan tukar dia secara berjemaah. Ramai-ramai lah kita tukar dia. Macam ni. Jangan lepas butang control tu. Kita cuma scroll saja untuk cari yang mana kita nak tukar. Okay, lepas tu kita tekan heading 2. Nampak macam tu dia dah bertukar heading 2 kan. Dan kita nak letak contoh gambar kek ni sebagai heading 3. Bila kita tekan sini, kita tekan heading 3. Dia tulisan dia menjadi lebih kecil berbanding heading 1 dan heading 2. Dan dah terkeluar dah heading 4. Itu sekiranya anda ada tajuk kecil yang lebih kecil di bawah tajuk kecil kita yang ketiga. Dan macam mana kita nak tengok hasil yang kita buat ni sebelum kita nak jadikan dia table of content. Kita pergi ke view. Kita akan pergi ke bahagian show ni. Ada satu info berkenaan navigation pane. Kita akan tick. Bila kita dah klik tadi, dia akan keluar untuk 3 perkara. Yang pertama untuk headings. Nampak bila ada headings ni heading 1 untuk tajuk besar tadi, ni heading 2 dia dah masuk dalam sikit kan. Heading 2. Dan ni tadi heading 3, dia dah masuk lagi dalam untuk tajuk kecil yang ketiga atau heading 3 tu. Dan page muka surat kita boleh nampak ada berapa muka surat. Dan results
kalau kita menggunakan fungsi find and search atau cari kita punya perkataan, nanti akan keluarlah result kat sini. Tapi kita fokus kepada headings dulu. Okay, dan nampak dekat bawah ni, tiba-tiba ada selang satu kosong pula dekat sini. Kenapa kosong? Kita klik dulu. Rupanya bila kita kosong, sebenarnya kita ada satu kawasan kosong dekat atas ni. Kita cuma tekan butang backspace saja. Dekat sini kita tekan backspace. Jadi dia akan rapat lah dengan dokumen-dokumen atau info yang berada dekat atas tu. Apa lagi fungsi yang kita boleh buat? Kita boleh klik saja untuk kita pergi ke mana-mana muka surat. Contohnya kita pergi ke contoh gambar kek, kita klik. Dia pergi ke contoh gambar kek dekat sini. Sama juga dengan jualan kek bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai dan sebagainya. Dan sebenarnya headings ni kita boleh reorder atau kita boleh susun dekat tepi sini saja, tanpa kita menggunakan fungsi copy and paste. Kita cuma tarik saja. Nak tengok macam mana? Okey, contohnya lah, saya nak buat jualan kek bulan September ni, tiba-tiba dia berada di bawah bulan Januari. Kita klik dan kita tarik. Bila kita tarik, nampak tak ada garisan tu? Bila saya tarik slow-slow, nampak ada garisan hitam tu. Dah sampai sini kan, kita lepas. Nampak? Bila kita tengok dekat hasil dia dekat sebelah ni, dia dah automatik dah. Bawah bulan Januari, tiba-tiba dah ada bulan September yang kita nak letak tadi. Macam tu. Okay? Kalau nak tarik balik pun boleh juga. Macam ni, kita tariklah semula. Ataupun tekan butang Ctrl dengan Z untuk undo. Dan contohnya lagi lah, kalau kita nak letak senarai nama pemborong ni dekat atas pula, dekat bawah contoh gambar kek, sebagai dia adalah tajuk kedua yang besar. Macam mana kita nak buat? Kita tekan, kita tarik sajalah sampai atas ni. Dah siap. Tak perlulah anda nak pilih copy, cut, paste lah dan sebagainya. Tak payah guna fungsi tu. Bila kita dah tukar menggunakan fungsi header tu dekat styles tadi tu, kita dah boleh menggunakan fungsi navigation pane ni untuk tarik saja tajuk-tajuk tersebut. Dan ada banyak lagi fungsi styles dekat sini, dan kita boleh create style kita sendiri, custom. Dan kita tengok dekat sini lah contohnya, ada banyak styles. Untuk heading pun sampai heading 9, untuk title, subtitle dan sebagainya. Tapi sebabkan kita nak buat ni table of content, saya fokuskan untuk menggunakan fungsi heading ni supaya memudahkan kerja anda. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jika anda suka pada video kali ini, jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe channel saya untuk banyak lagi tutorial-tutorial lain akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.